Okey, baiklah. Assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi hari ini kita akan sambung kita punya sesi PDPR untuk tajuk baru bab 9 iaitu bab kimia industri di bawah tema 3 penerokaan unsur dalam alam. Okey, jadi hari ini kita akan belajar topik 9.1 iaitu alloy. Jadi dalam subtopik 9.1 ini, standard pembelajaran untuk topik ini ialah yang pertama, mentakrif dan memberikan contoh alloy berdasarkan komposisi unsur dalam alloy. Kemudian menjalankan eksperimen, tapi oleh kerana sekarang ini kita sedang PDPR, jadi kita akan belajar secara teori sahaja apakah eksperimen-eksperimen yang terlibat untuk membandingkan ciri alloy dengan dia punya logam tulen. Dan yang ketiga, standard pembelajaran yang ketiga ialah mewajarkan kegunaan alloy dalam kehidupan harian. Kenapa kita perlu hasilkan alloy dalam kehidupan kita? Kenapa kita perlu guna alloy dalam kehidupan kita? Okey. Okey, apa itu alloy? Okey, alloy ini ialah campuran beberapa jenis logam ataupun bukan logam mengikut peratusan tertentu. Okey, mengikut peratusan tertentu. Jadi kamu tambah logam dan juga bukan logam pada peratus yang tertentu, kamu akan hasilkan alloy. Okey, ini adalah contoh-contoh alloy yang ada dalam persekitaran kita. Ini sport rim kereta, barang-barang perhiasan. Kemudian yang ini benda-benda yang kita gunakan dalam mungkin dalam kita punya perkakasan. Kemudian ada lagi yang ini semua adalah diperbuat daripada alloy. Ini semua adalah alloy. Kita tidak menggunakan logam tulen. Nanti kamu akan belajar kenapa kita guna alloy. Kenapa tidak guna sahaja logam tulen yang ada di dunia ni. Kenapa kita tidak guna. Okey, nanti kita akan belajarlah. Okey, ini adalah contoh-contoh alloy. Okey, keluli. Keluli ni karat, gangsa. Okey, gangsa adalah sejenis alloy ya. Dia tiada dalam jadual berkala tu. Loyang, pewter, duralumin, cupronikel. Okey, semua ini kalau kamu tengok dalam jadual berkala memang tiada. Sebab ini semua adalah alloy yang kamu campur. Campur apa? Okey, kita tengok yang pertama. Keluli. Keluli ni dia punya logam tulen, okey. Untuk kolom yang ini semua adalah logam tulen, ada dalam jadual berkala. Untuk hasilkan keluli, kamu kena campur ferrum, berapa persen? 99% campur dengan 1% karbon. Karbon adalah bukan logam, Ferrum adalah logam. Bila kamu campur ini dua, secara fizikal ada cara dia lah, kamu akan hasilkan alloy yang diberi nama keluli. Keluli ni karat pula adalah gabungan di antara ferrum 74% kamu gabung dengan 18% kromium dan 8% karbon. Kamu combine ini tiga bahan, kamu akan dapat keluli ni karat. Okey, bagaimana pula dengan gangsa? Gangsa, kuprum, sejenis logam tulen, 90%. Kamu combine dia, kamu campur dia dengan 10% stannum. Stannum ini adalah timah. Jadi kamu campur ini dua peratusan yang tertentu, kamu akan hasilkan alloy gangsa. Okey, loyang, kuprum 70%, combine dengan 30% zinc. Ini logam, ini logam. Kamu combine, kamu akan hasilkan loyang. Pewter, ni pewter ni selalu digunakan dalam alat-alat perhiasan. Jadi kita hasilkan pewter daripada gabungan timah 97% dengan 2% kuprum. Okey, kamu akan dapat pewter, duralumin, aluminium 93%, kamu combine dengan 3% magnesium. Ini logam dengan logam. Kemudian contoh yang terakhir adalah cupronikel. Kamu combinekan kuprum 75%, campur dengan 25% nikel, kamu akan hasilkan cupronikel. Jadi inilah yang cikgu bagi tahu tadi, alloy ini adalah campuran logam ataupun bukan logam mengikut peratusan yang tertentu. Okey. Ini contoh-contoh alloy yang tadi.
Okey, contoh alloy yang tadi sama juga, cuma dia kita tambah di sini sifat alloy itu dan juga kegunaan. Okey, duralumin, aluminium dengan kuprum, sifat dia sangat ringan, kuat dan juga tahan kakisan, dan kita biasanya gunakan duralumin untuk membuat bahagian-bahagian kapal terbang, dia punya badan dengan pintu. Keluli, gabungan di antara besi dengan karbon, sifat dia keras, kuat dan juga tahan kakisan untuk membuat badan kereta, jambatan dan juga landasan kereta api. Kita pakai keluli ya. Kemudian keluli ni karat, besi, kromium, nikel dan juga karbon. Dia kuat, dia berkilat dan juga tahan kakisan. Yang ini kita guna untuk buat periuk dan juga alat-alat untuk pembedahan. Kemudian gangsa, kuprum dan juga timah, kuat, berkilat, tahan kakisan, digunakan untuk membuat pingat, okey, pingat Olimpik yang gangsa tu, loceng dan juga alat muzik. Loyang diperbuat daripada gabungan kuprum dan juga zinc, kedua-duanya adalah logam, sifat dia kuat dan berkilat dan biasanya digunakan untuk bahan barang-barang perhiasan, kunci dan juga alatan muzik. Kupronikel, gabungan kuprum dengan nikel, sifatnya kuat dan berkilat untuk membuat duit shilling perak. Dan pewter, pewter ni sifat dia licin, berkilat dan juga tahan kakisan, gabungan logam ataupun bahan timah, antimoni dan juga plumbum. Dan biasanya digunakan untuk barang-barang perhiasan dan juga bingkai gambar disebabkan dia punya sifat yang berkilat, licin dan juga tahan kakisan. Okey, itu sedikit sebanyak tentang contoh-contoh alloy yang ada di persekitaran kita dan juga dia punya kegunaan berdasarkan dia punya sifat. Okey, mengapakah alloy itu dihasilkan? Okey, sebelum itu, untuk pengetahuan kamu, proses pembentukan alloy itu yang tadi tu kuprum campur nikel dipanggil proses pengaloyan. Okey, pengaloyan adalah proses membentuk alloy. Apa tujuan kita hasilkan alloy? Yang pertama ialah untuk memperbaiki rupa bentuk, menambahkan kekuatan dan juga kekerasan logam dan juga untuk mencegah kakisan logam tulen. Kalau kamu rujuk tadi, ingat lagi tadi yang cikgu terang pasal sifat-sifat alloy, semua itu tujuan pengaloyan tu adalah untuk menghasilkan sifat-sifat yang kita mahu tadi tu. Rupa dia berkilat, tahan kakisan, keras, kuat. Itulah tujuan pengaloyan. Kita tidak guna logam tulen yang sedia ada tu. Kita kena hasilkan alloy. Okey. Gambar raja ini dia menunjukkan logam tulen, atom logam tulen. Kalau kamu ingat lagi topik yang lepas, cikgu ada ajar bab 8. Unsur-unsur yang ada di muka bumi ini, dia boleh wujud sama ada dalam bentuk atom, molekul ataupun ion kan. Jadi biasanya atom ini adalah unsur-unsur yang bersifat logam dan juga kumpulan 18 kalau cikgu tidak silap, gas nadir kan. Jadi atom tulen ini dia tersusun secara teratur dan berlapis-lapis. Sejenis logam kan, jadi susunan dia adalah teratur dan juga berlapis-lapis seperti dalam gambar lah. Jadi disebabkan itu, lapisan atom logam tulen ini dia mudah menggelongsor apabila dikenakan daya. Bila ada daya saja, dia senang untuk menggelongsor. Okey, kamu bayangkan kalau roda tu, kamu mau buat roda tu dia kena sama bentuk, sama saiz kan, supaya dia senang untuk bergerak dan smooth dia punya pergerakan. Jadi dia kena saiz yang sama, bentuk yang sama supaya mudah untuk berpusing. Jadi sama juga macam logam tulen ini. Oleh kerana dia punya atom ni semua sama jenis, sekiranya ada daya dikenakan terhadap logam itu tadi, dia akan senang untuk menggelongsor. Okay, jadi bila kita campurkan dua logam yang berbeza, kamu campur dia dan kamu tahu bahawa logam ini lain logam, lain dia punya saiz kan. Jadi bila kamu campur dia, saiz di antara logam-logam itu tidak sama. Jadi bila saiz tidak sama, bila dia tersusun
saiz dia tidak sama, dia susah untuk menggelongsor sebab pergerakan akan terganggu. Kamu bayangkan saja kalau kamu buat kereta, okey, kalau kamu buat kereta, satu roda besar, satu roda kecil, susah untuk dia bergerak kan? Jadi sama juga halnya dengan yang dalam gambar ini. Bila kamu campur dua jenis atom yang berlainan saiz, dia akan sukar untuk menggelongsor. Okey, apabila satu atau lebih unsur logam ataupun bukan logam dicampurkan ke dalam logam tulen yang tadi yang sama tu, bila kamu campur, atom-atom ini akan menyukarkan penggelongsoran antara lapisan atom logam tulen. Kerana atom unsur asing dia mempunyai saiz yang berlainan. Jadi aloi yang terhasil tu akan menjadi lebih kuat dan keras berbanding dengan logam tulen. Sebab itulah kita hasilkan aloi disebabkan dia punya saiz yang berlainan. Okay, dua atom yang berbeza tu bila kamu campur dia punya saiz tu berlainan, dia susah untuk menggelongsor. Bila ada daya dia akan susah untuk menggelongsor. Jadi dalam masa yang sama dia akan jadi lebih kuat. Okey, berikut adalah yang cikgu tunjukkan di sini adalah eksperimen-eksperimen yang dijalankan di dalam makmal untuk mengkaji kekerasan antara aloi dan juga logam tulen. Okey, awal tadi cikgu bagi tahu apa tujuan pengaloian, untuk menghasilkan logam yang lebih keras dan lebih kuat berbanding dengan logam tulen kan. Jadi dalam makmal kita akan jalankan satu eksperimen untuk membuktikan bahawa aloi itu lebih keras dan lebih kuat berbanding logam tulen. Okey, jadi oleh kerana kita tidak dapat buat amali ataupun buat eksperimen, jadi kita akan belajar secara teori sahaja. Dan untuk pengetahuan kamu, eksperimen-eksperimen ini biasanya akan ditanya dalam kertas 2 bahagian C soalan nombor 11, mengeksperimen. Okey, jadi seperti biasa, tujuan kita mula dengan tujuan eksperimen. Okay, tujuan dia mesti ada perkataan untuk kan, ataupun mengkaji, dia mesti ada ini. Untuk mengkaji perbezaan kekerasan antara aloi dengan logam tulen. Jadi penyataan masalah ni mesti, kalau boleh dalam ini, mesti ada pemboleh ubah yang bergerak balas dan juga pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Okay, dia mesti ada manipulated responding constant. Okay, dia mesti ada gabungan di antara pemboleh ubah yang bergerak balas dengan yang dimanipulasikan dalam kamu punya ayat penyataan masalah. Okay, jadi adakah aloi lebih keras daripada logam tulennya? Ini kamu buat dia punya ayat. Jadi hipotesis gangsa ataupun aloi lebih keras berbanding dengan logam tulen. Yang ini yang kita belajar dalam kelas kan. Dia bagi tahu kamu, yang tadi cikgu terangkan kepada kamu, aloi itu lebih keras berbanding logam tulen. Jadi itu hipotesis. Okey, hipotesis pun sama juga, mesti ada dalam itu ada pemboleh ubah yang dimanipulasikan dengan bergerak balas. Ada dalam itu ayat kamu. Kamu kasih combine dia. Okey, jadi kita buat eksperimen untuk menentukan betul atau tidak aloi itu lebih keras berbanding logam tulen. Okey, seperti biasa selepas tulis hipotesis, kemudian kita mesti tulis pemboleh ubah, dimalarkan, jisim pemberat. Dimalarkan tu banyak, diameter bola keluli, ketinggian pemberat. Dimanipulasikan itu adalah gangsa dan kuprum ataupun jenis bongkah. Bergerak balas adalah pemerhatian yang akan kita perhatikan semasa eksperimen. Diameter lekukan yang terhasil ataupun kekerasan logam tulen dan aloinya. Yang ini cikgu sudah ajar dalam mencari KPS. Dimalarkan, cikgu ulang balik, dimalarkan, jangan letak radas. Radas tidak boleh diletakkan sebagai pemboleh ubah yang dimalarkan. Kemudian mesti tulis parameter. Okey, kita tambah parameter ni jisim, diameter ni parameter, jenis bongkah. Pemboleh ubah yang dimanipulasikan, cara untuk mengenal pasti pemboleh ubah yang dimanipulasikan boleh dapat daripada
penyataan soalan kan. Ini kekerasan alloy, logam tulen dan juga alloy. Ini pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Kemudian kekerasan ini adalah dia punya responding kan. Jadi ini adalah dia punya pemboleh ubah bergerak balas. Okay, diameter lekukan yang terhasil kekerasan logam tulen dan alloynya. Okey, radas, kaki retot dan pengapit, pemberat 1 kg, berbola keluli, pembaris meter dan juga benang, bongkar kuprum, bongkar gangsa, pita selofan dengan benang. Okey, kita lihat dia punya gambar rajah. Okey, nanti kita lihat dia punya gambar rajah. Okey, cara dia, prosedur, gantungkan pemberat 1 kg setinggi 50 cm dari bongkar kuprum. Lepaskan pemberat supaya terhentak ke atas bola keluli yang dilekatkan pada bongkar kuprum. Perhati dan ukur diameter lekukan yang terbentuk pada bongkar kuprum menggunakan pembaris. Ulang langkah 2 hingga 4 sebanyak 2 kali pada permukaan yang berlainan untuk mendapatkan diameter purata lekuk pada bongkar kuprum. Ulang langkah 2 hingga 5 dengan menggantikan bongkar kuprum dengan bongkar gangsa. Jadi kesimpulan dia, hipotesis diterima, gangsa lebih keras daripada kuprum. Okey, kita lihat dia punya gambar rajah. Okey, sepatutnya gambar rajah tu cikgu terangkan gambar rajah dulu baru dia punya hipotesis. Okey, macam mana cara membuat prosedur ataupun langkah kerja? Langkah kerja tu senang saja, tidak payah sampai 7-8 step. Cukuplah ada 4 atau 5. Yang pertama, kamu kasih terang bagaimana cara kamu pasang ataupun susun radas. Yang kedua, kamu terangkan bagaimana cara kamu jalankan itu eksperimen. Kemudian yang ketiga, biasanya kamu terangkan bagaimana cara kamu mengambil bacaan ataupun membuat pemerhatian. Kemudian yang keempat, biasanya ulang balik eksperimen dengan menggantikan kepada bahan yang lagi satu. Ingat step untuk buat dia punya langkah kerja. Okey, begini gambar rajah. Okey, langkah pertama, kita gantung pemberat 1 kg tadi dia cakapkan. Ini pemberat 1 kg. Gantung tinggi 50 cm. Gantung guna benang. Kemudian di bawah ini, kamu letakkan blok kuprum. Sebab tadi kita ada blok kuprum dengan gangsa. Jadi kita guna blok kuprum dulu letak di sini. Kemudian kamu selotap dia berbola keluli tadi itu dengan pita selofan supaya dia tidak lari lah. Kemudian putuskan yang ini. Pemberat ni akan jatuh. Dia akan hentam berbola keluli. Kemudian berbola keluli ni akan hasilkan lekukan pada blok kuprum. Jadi kemudian kamu pakai pembaris, kamu sukat berapa diameter lekukan yang terhasil. Okey, kamu buatlah bacaan pertama, letak sini. Kita buat lagi kali kedua. Kita buat lagi kali ketiga, kemudian cari purata. Selepas tu kamu ganti blok kuprum tadi, kamu ganti dengan blok gangsa. Okey, kamu ganti dengan blok gangsa. Lepas tu, kamu ulang balik langkah yang sama, masukkan dia punya nilai dan cari dia punya purata diameter. Jadi oleh kerana kita sudah belajar dalam kelas bahawa gangsa ini adalah alloy kan, sifat dia lebih keras berbanding kuprum. Jadi sudah pasti diameter lekukan gangsa ini akan lebih kecil berbanding yang kuprum. Kuprum ni akan lebih banyak, lebih dalam dia punya lekukan berbanding gangsa. Sebab kuprum dia kurang keras. Gangsa alloy jadi dia lebih keras. Jadi bila kita jatuhkan pemberat ini, dia tidak akan menghasilkan lekukan yang besar ataupun yang dalam. Sebab gangsa itu keras. Okey. Kita sambung eksperimen yang kedua. Eksperimen yang kedua, pengaratan paku besi dan juga paku keluli. Paku keluli ni, hipotesis dia kita belajar, keluli adalah sejenis alloy dan dia lebih tahan karat, tahan kakisan berbanding dengan paku besi. Paku besi ni adalah logam tulen. Okey, jadi macam biasa, selepas buat tujuan, buat hipotesis, ada pernyataan masalah. Kemudian, macam biasa, dimanipulasikan pengaratan kayu bergerak balas yang kita buat pemerhatian. Kemudian, pemboleh ubah yang dimalarkan.
isi padu ataupun kepekatan larutan natrium klorida. Yang ini adalah parameter. Kalau kamu letak larutan natrium klorida sahaja, dia dikira sebagai salah. Okey, bahan dan radas, paku besi, paku keluli, larutan natrium klorida, tabung uji dan juga rak tabung uji. Okey, eksperimen dia macam ini. Kita letakkan paku besi dengan paku keluli di dalam larutan natrium klorida. Kemudian, okey, first step dia cuci dulu, dia kasih bersih dengan menggunakan kertas pasir, mau buang dia punya, mana tahu ada melekat-lekat karat ke apa dalam tu kekotoran, jadi dia kasih bersih dulu. Kemudian masukkan dalam tabung uji yang berisi larutan natrium klorida. Paku besi dimasukkan dalam tabung uji A, paku keluli dalam tabung uji B. Kemudian biarkan dalam rak tabung uji selama 4 hari. Selepas 4 hari kamu akan buat pemerhatian. Jadi yang kita sudah belajar dalam kelas, alloy lebih tahan kakisan. Jadi kita boleh ramal bahawa paku besi ni akan berlaku kakisan berbanding yang paku keluli. Jadi bila buat dia punya keputusan, macam biasa untuk buat keputusan kita kena buat jadual jenis paku ini pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Kemudian pengaratan paku ni adalah pemboleh ubah yang bergerak balas. Jadi tidak perlu letak nilai, kamu cukuplah buat jadual saja. Dapat 1 markah. Okey, perbincangan paku manakah lebih tahan kepada kakisan? Alloy. Kenapa? Alloy sejenis, paku keluli adalah sejenis alloy. Okey, inference. Macam mana cara buat inference? Cikgu sudah ajar. Inference ni adalah sebab kepada pemerhatian. Okey, sebab kepada pemerhatian yang kamu perhatikanlah. Jadi dia tanya, apakah inference anda berkaitan dengan pemerhatian ini? Jadi kamu buatlah dia punya inference. Berdasarkan pemerhatian, sama ada yang pertama, paku keluli tahan kakisan kerana, baru kamu bagi tahu kerana apa. Okey, kerana paku keluli adalah sejenis alloy dan alloy itu adalah tahan kakisan. Yang satu lagi, pemerhatian yang kedua, paku besi akan terhakis. Okey, berdasarkan pemerhatian, berlaku pengaratan, paku besi akan berlaku pengaratan kerana paku besi adalah logam tulen dan tidak tahan kakisan. Okey, sekarang kita tengok kegunaan alloy dalam kehidupan harian. Macam yang tadi cikgu sudah terangkan awal tadi, yang ini kegunaan alloy untuk buat badan kapal terbang, untuk buat alat muzik, untuk buat bangunan-bangunan, alat-alat dalam perkakasan perubatan dan juga badan kereta api. Okey, berikut yang ini adalah contoh-contoh soalan SPM yang berkaitan dengan tajuk alloy. Jadi kita tengok di sini, perhatikan keadaan kedua-dua paku selepas 2 hari. Okey, jenis paku kita ada paku keluli dengan paku besi. Keadaan paku, warna berubah, warna tidak berubah. Jadi kalau warna berubah ni maksud dia berlaku kakisan, kan? Jadi apakah logam yang mana yang akan berlaku kakisan? Logam tulen ataupun alloy? Kita sudah belajar, jadi yang akan berlaku perubahan warna pada paku, yang ini adalah logam tulen. Warna tidak berubah adalah alloy ataupun paku keluli. Okey, sini tadi paku besi. Dapat 1 markah. Dia kena dua-dua betul. Okey, apakah inference berdasarkan pemerhatian di 3A? Okey, 3A yang tadi itu 3A. 3A itu adalah gambar raja paku keluli kalau cikgu tidak silap tadi, kan? Paku keluli. Jadi kamu terangkan paku keluli berlaku perubahan warna kerana, okey, kamu bagi tahulah kerana dia adalah sejenis logam, sejenis alloy. Kemudian nyatakan pemboleh ubah yang dimalarkan dalam eksperimen ini. Okey, jadi
jawab kamu berdasarkan soalan tadi. Paku keluli adalah aloi. Nyatakan definisi secara operasi bagi aloi. Jadi kamu kena mula ayat dengan aloi ialah bahan. Definisi secara operasi ni maksudnya yang berdasarkan pemerhatian kamu kan. Aloi ialah bahan yang tidak akan berubah warna pada akhir eksperimen. Contoh yang tadi, gambar raja tadi itu. Okey, kita teruskan. Paku keluli ialah aloi. Okey, yang tadi tandakan X pada dalam petak yang disediakan bagi bahan yang boleh menggantikan paku keluli. Okey, paku keluli adalah sejenis aloi. Jadi kita satu markah di sini, maksud dia satu saja jawapan. Zinc adalah logam tulen. Plumbum pun sejenis logam tulen. Gangsa adalah aloi, jadi kamu tandakan di sini. Dapatlah satu markah. Okey, sekian saja untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Selamat belajar.